Assalamualaikum. Kami akan membincangkan isu kemiskinan di Malaysia. Pengenalan. Kemiskinan ialah keadaan kekurangan harta benda atau pendapatan untuk memenuhi keperluan hidup. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, kemiskinan ditakdirkan sebagai kekurangan barang keperluan hidup. Di Malaysia, kemiskinan diukur berdasarkan pendapatan. Isu ini kontroversi dengan takrifan dan garis kemiskinan sering dipertikaikan serta dasar kerajaan seperti Dasar Ekonomi Baru ataupun dikenali sebagai NEP mendapat bantahan politik. Pada tahun 2015, populasi Malaysia sebanyak 31 juta dengan 0.6% hidup di bawah paras kemiskinan. NEP diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu, Bumi Putera dan bukan Bumi Putera melalui tindakan afirmatif. Terdapat dua jenis kemiskinan yang sering dirujuk, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak ini boleh dinyatakan berdasarkan perbandingan pendapatan isi rumah dengan pendapatan garis kemiskinan. Pendapatan garis kemiskinan adalah jumlah pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pengukuran ini menggunakan kaedah pendapatan dan disebut sebagai pengukuran unidimensi. Manakala kemiskinan relatif pula membandingkan pendapatan individu atau isi rumah dengan pendapatan purata masyarakat. Hal ini mengambil kira perbandingan sosial dan ekonomi. Namun, kemiskinan mutlak lebih kerap dirujuk di Malaysia. Selain itu, terdapat juga pendekatan multidimensi yang mengukur kemiskinan berdasarkan kekurangan dalam pelbagai dimensi seperti pendidikan, kesihatan dan akses kepada perkhidmatan. Namun demikian, pendekatan ini belum banyak digunakan dalam dasar pembasmian kemiskinan di Malaysia. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian kes ini. Yang pertama adalah menganalisis adakah faktor ekonomi, pendidikan atau kesihatan memainkan peranan utama dalam masalah kemiskinan di Malaysia. Yang kedua, mengkaji impak kemiskinan dari pelbagai perspektif di Malaysia. Dan yang ketiga, mengkaji langkah-langkah bagaimana untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Seterusnya, permasalahan kajian. Masalahan kajian terdapat 3. Yang pertama, adakah faktor ekonomi, pendidikan atau kesihatan memainkan peranan utama dalam mengenal pasti punca sebenar masalah kemiskinan di Malaysia? Yang kedua, sejauh manakah impak kemiskinan dari pelbagai perspektif di Malaysia? Dan yang terakhir ialah, apakah langkah-langkah bagi mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia? Seterusnya, kajian kami juga membincangkan isu kemiskinan di Malaysia dari perspektif falsafah moden dan pasca moden. Bagi perspektif yang pertama ialah kaedah pengiraan kemiskinan. Dalam falsafah moden di Malaysia, kerajaan menggunakan pendapatan garis kemiskinan iaitu PJK untuk menentukan status kemiskinan. PJK ditetapkan pada kadar RM980 Malaysia sebulan bagi satu keluarga berempat. Namun, kaedah ini dipertikai kerana dianggap tidak realistik terutama bagi penduduk bandar yang menghadapi kos hidup yang lebih tinggi. Bagi falsafah pasca moden pula, di negara lain seperti Eropah, Jepun dan Amerika digunakan kaedah kemiskinan relatif. Dalam pendapatan ini, keluarga dikatakan miskin jika pendapatannya kurang daripada 60% dari pendapatan median negara tersebut. Jika kaedah ini digunakan di Malaysia, lebih kurang 20% rakyat Malaysia adalah kategori miskin. Bagi perspektif yang seterusnya adalah kos hidup dan realiti bandar. Bagi falsafah moden, kaedah PJK di Malaysia tidak mempertimbangkan kos hidup sebenar di kawasan bandar.
Contohnya, kos sewa rumah di bandar melebihi RM1.000 Malaysia sebulan. Ini belum lagi termasuk kos makanan, pakaian dan pengangkutan. Bagi falsafah pasca moden pula, pendekatan multidimensi mempertimbangkan aspek sosialisasi, pemahaman dan sekitaran. Ini membantu memahami konteks kemiskinan dari segi kelas, komuniti dan geografi. Seterusnya, kajian kami membincangkan faktor kemiskinan dari pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan, iaitu merupakan objektif pertama kajian kami. Bagi faktor ekonomi, ketidakseimbangan ekonomi dan jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin adalah isu yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan beberapa individu dan keluarga terperangkap dalam kemiskinan. Bagi kos sara hidup yang meningkat, terutama di bandar, juga mempengaruhi kemiskinan. Isu seperti pengangguran, pekerjaan berpendapatan rendah, dan ketidakstabilan pekerjaan turut memainkan peranan. Bagi faktor pendidikan pula, akses kepada pendidikan berkualiti adalah penting untuk mengurangkan kemiskinan. Individu yang kurang berpendidikan atau tidak mempunyai kemahiran yang relevan akan menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi. Kekurangan pendidikan juga menyebabkan ketidakupayaan untuk bersaing di pasaran pekerjaan. Bagi faktor yang terakhir, yaitu faktor kesehatan, isu kesehatan boleh menyebabkan individu terjerumus dalam kemiskinan. Hal ini kerana kos rawatan kesehatan yang tinggi dan ketidakstabilan kesehatan boleh mengurangkan produktiviti dan pendapatan. Golongan rentan seperti orang kurang upaya dan warga emas memerlukan sokongan kesehatan yang lebih baik untuk mengelakkan kemiskinan. Seterusnya, kajian ini telah menunjukkan kemiskinan Malaysia mempunyai impak yang luas dari pelbagai perspektif. Yang pertama adalah kesihatan. Individu miskin menghadapi risiko kesihatan lebih tinggi disebabkan oleh akses terhad kepada perkhidmatan kesihatan. Mereka juga menghadapi kesukaran untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang berkualiti dan mengabaikan gejala awal penyakit kerana kos perubatan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang pekerja kilang yang tidak mempunyai insurans kesihatan telah menangguhkan pemeriksaan doktor sehingga masalah kesihatan menjadi lebih serius. Yang kedua adalah pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin menghadapi cabaran dalam mengakses pendidikan yang berkualiti. Tambahan pula, kos buku teks, peralatan sekolah dan yuran pendidikan boleh menjadi halangan. Malah, terdapat setengah individu yang lahir dari keluarga miskin terpaksa bekerja keras ataupun bekerja sambilan untuk membantu keluarga sehingga mengganggu pencapaian akademik. Seterusnya, tidak dinafikan kemiskinan boleh menyebabkan ketidakstabilan keluarga. Terbukti, konflik, perceraian dan masalah sosial lebih kerap berlaku dalam golongan keluarga yang miskin. Bukan itu saja, golongan miskin juga menghadapi stigma sosial. Sebagai contoh, orang miskin sering dilihat sebagai malas atau tidak berusaha, padahal sebenarnya mereka menghadapi cabaran ekonomi yang besar. Perspektif yang seterusnya adalah akses terhad kepada infrastruktur dan perkhidmatan. Sebagai contoh, bagi perumahan, individu miskin mungkin tinggal dalam rumah yang sempit, tidak selesa atau terdedah kepada keadaan yang tidak sehat. Manakala dari segi infrastruktur pula, golongan miskin agak terhad untuk mengakses kepada kemudahan seperti air bersih, elektrik dan pengangkutan yang boleh mempengaruhi kualiti hidup. Misalnya, kawasan luar bandar yang tidak mempunyai akses dalam pengangkutan awam. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Antaranya adalah penentuan garis kemiskinan yang realistik. Hal ini dikatakan demikian kerana semakan semula pendapatan garis kemiskinan adalah penting. Kerajaan telah merangka kaedah baru untuk menetapkan PGK daripada RM990 kepada RM2,208. PGK yang lebih realistik akan memberikan gambaran yang lebih tepat tentang keadaan kemiskinan di Malaysia. Seterusnya adalah kerajaan boleh mengambil langkah melalui pendidikan dan kemahiran. Sebagai contoh, pendidikan yang berkualiti dengan memastikan semua individu, terutamanya golongan miskin, mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti dari peringkat prasekolah sehinggalah ke universiti. Pendidikan yang merangkumi kepada semua lapisan masyarakat mengurangkan jurang sosial dan ekonomi. Dari segi kemahiran pula, individu
dari golongan miskin seharusnya mempunyai peluang pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya, individu perlu terus memperkayakan diri dengan kemahiran sepanjang hayat, termasuklah pendidikan formal, kursus dalam talian dan latihan industri. Seterusnya adalah dari segi sosial dan perlindungan sosial. Kerajaan boleh mengambil langkah dengan memberikan bantuan keuangan dan insentif kepada golongan miskin. Contohnya, kerajaan menyediakan bantuan keuangan kepada golongan miskin melalui program seperti bantuan sara hidup dan bantuan program peduli rakyat. Manakala juga kerajaan telah mewujudkan sistem perlindungan sosial yang kukuh untuk membantu individu mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Ini juga termasuk insurans kesihatan, insurans pekerjaan dan bantuan keuangan sementara. Dan akhir sekali adalah kadar kemiskinan di Malaysia boleh diatasi dengan pengagihan ekonomi yang adil. Dasar ekonomi harus memastikan keadilan dalam perangihan sumber dan peluang. Hal ini termasuk mengurangkan ketidakstabilan pendapatan dan memastikan akses yang sesama dalam perkhidmatan asas. Kesimpulannya, terbukti bahawa Malaysia sekarang ini sedang menghadapi masalah kemiskinan dan bahawa masalah ini tidak diberi perhatian yang secukupnya oleh rakyat Malaysia. Terdapat banyak sektor yang memainkan peranan yang besar dalam masalah ini yang masih belum kita atasi, dan sudah sampai masanya untuk rakyat dan kerajaan Malaysia untuk membuka mata dan mengakui bahawa keadaan kemiskinan di Malaysia pada masa kini adalah sedikit tenat. Dengan itu, semua rakyat Malaysia harus mengatasi punca masalah ini berlaku dan juga mengatasi impak yang akan dihadapi oleh negara Malaysia sekiranya masalah ini kekal berlanjut. Setiap pihak hendaklah memainkan peranan yang penting dalam membanteras masalah kemiskinan di Malaysia supaya negara Malaysia boleh menjadi negara yang lebih maju seperti negara barat dan juga menjadi tarikan di mata dunia.